Buletin Didik 11 Ogos bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penerima vaksinasi lengkap semakin menghampiri 40% daripada keseluruhan populasi penduduk berusia 18 tahun ke atas. Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV memaklumkan lebih 9.24 juta individu atau 39.5% penduduk dewasa di Malaysia sudah menerima dos vaksin yang lengkap setakat semalam. Lebih 16.1 juta lagi penduduk dewasa telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula 24 Februari lalu hingga semalam. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba pula memaklumkan sebanyak 357,981 suntikan vaksin COVID-19 diberikan di seluruh negara, meliputi 160,320 dos pertama dan 197,661 dos kedua semalam. Ia menjadikan jumlah keseluruhan pemberian vaksin COVID-19 mencecah 25,366,211 dos setakat semalam. Data JKJAV yang turut dikongsi Dr. Adham menunjukkan senarai jumlah penduduk dewasa yang menerima vaksinasi lengkap kekal didahului Labuan dengan 86.6% atau 59,345 individu, disusuli Sarawak 76% atau 1.55 juta. Sementara itu, hampir 90% daerah di seluruh negara berada dalam zon merah. Data pergerakan 14 hari taburan kes COVID-19 di seluruh negara merekodkan seluruh Semenanjung, Sabah, Labuan dan separuh daerah di Sarawak bertukar kepada zon merah. 138 daripada 159 daerah di seluruh negara menjadi zon merah dengan sejumlah 249,856 kes direkodkan antara 28 Julai hingga 10 Ogos. Jumlah kes yang direkodkan itu menyaksikan peningkatan lebih 30% berbanding tempoh 14 hari sebelumnya. Bagi tempoh 28 Julai hingga 10 Ogos, Selangor merekodkan hampir 100,000 kes apabila mencatat 96,886 kes sekaligus menjadi negeri yang mencatat kes baru tertinggi dalam tempoh berkenaan. Ketika ini hanya 21 daerah di Sarawak yang belum bertukar kepada zon merah dengan 4 zon jingga, 12 zon kuning serta 5 zon hijau. Jumlah kes baru hari ini merekodkan 20,780. Sijil digital vaksin yang lengkap tidak perlu dicetak. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, sekadar mempamerkan aplikasi MySejahtera di telefon bimbit sudah memadai apabila diperiksa. Tak perlu print out. Tak perlu. Tunjuklah, kan? Kita tunjuk tadi daripada handphone kita. Dan pegawai yang menjaga contohnya di SJR lah kan. Dia akan melihatlah dengan teliti. Setakat ni ya, itulah kaedah ataupun SOP yang telah dinyatakan. Tambahnya, individu yang sudah lengkap divaksin juga diberikan kad vaksinasi COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan sebagai bukti. Kad berkenaan boleh dijadikan sebagai alternatif sekiranya telefon bimbit tidak dapat digunakan. Warga emas boleh membawa kad itu untuk tujuan pemeriksaan. Trend kadar kelahiran di Malaysia menunjukkan penurunan, manakala kadar kematian pula meningkat apabila suku kedua tahun ini. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, perangkaan demografi bagi suku tahun kedua menunjukkan jumlah kelahiran hidup di Malaysia mencatatkan penurunan sebanyak 4.4%. Beliau berkata sebanyak 111,573 kelahiran dilaporkan pada suku kedua 2021 berbanding 116,688 kelahiran dalam tempoh sama tahun lalu dengan 55,881 kelahiran bayi perempuan manakala 55,692 bayi lelaki. Selangor, kata Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair, mencatatkan bilangan kelahiran hidup tertinggi iaitu 20,389 kelahiran, manakala jumlah kelahiran hidup terendah dicatatkan oleh Labuan sebanyak 390 kelahiran.
Dalam pada itu, tambahnya, jabatan itu mendapati sebanyak 44,307 kematian direkodkan pada suku kedua tahun ini, meningkat 10.1% berbanding suku kedua tahun lalu, iaitu 40,241 kematian dengan 25,216 adalah lelaki sementara 19,091 wanita. Dalam tempoh sama juga, Selangor mencatatkan bilangan kematian tertinggi iaitu 6,818 kematian, manakala Putrajaya mencatatkan bilangan kematian terendah dengan 53 kematian. Daripada jumlah itu, sebanyak 3,898 kematian disebabkan oleh COVID-19 direkodkan daripada keseluruhan jumlah kematian pada suku kedua tahun ini, meningkat berbanding 78 kematian bagi tempoh sama tahun lalu. Beliau berkata data juga menunjukkan kematian tertinggi akibat COVID-19 dicatatkan oleh kumpulan usia 65 sehingga 69 tahun dan diikuti kumpulan umur 70 sehingga 74 tahun. Bulan Ogos, bulan kemerdekaan, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Putrajaya sekali lagi bermandi cahaya. Setiap malam, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan itu bergemerlapan dengan cahaya sebagai simbolik meraihkan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2021 dalam norma baharu. Program pencahayaan Malam Putrajaya yang berwarna merah, biru dan kuning ini melambangkan bendera Malaysia dipancarkan di bahagian luaran bangunan, jambatan, air pancut dan struktur bangunannya. Program ini bermula Sabtu lalu sehingga 16 September ini. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata, bangunan Perdana Putra, Jambatan Seri Saujana dan Jambatan Seri Wawasan adalah antara mercu tanda di Putrajaya yang akan bercahaya dalam suasana perayaan pada setiap malam. Katanya antara bangunan yang terbabit dalam kategori LED bertukar warna adalah Pejabat Perdana Menteri, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Hotel Zenith, Jambatan Seri Wawasan dan Jambatan Seri Saujana serta Air Pancut Putrajaya. Saban tahun, seluruh rakyat Malaysia diajak mengibarkan jalur gemilang sebagai satu cara meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan. Tiada simbol lain yang sepenting dan sehebat jalur gemilang kerana tanpanya apalah makna kehidupan bernegara. Bagi memastikan kemeriahannya terus disemarakkan, lebih 420 jalur gemilang dihadiahkan kepada kesemua penerima vaksin di Dewan Kampung Behur Mentalun dekat Guar Sanji Arau, Perlis. Agihan dilakukan di ruangan pendaftaran dan menunggu nombor giliran tanpa mengganggu petugas dalam program vaksinasi bergerak itu. Dalam masa sama, bendera berpelekat itu turut dipasang di motosikal dan basikal penduduk setempat. Kanak-kanak antara yang paling gembira mendapat jalur gemilang. Namun golongan penerima dewasa melahirkan rasa teruja dan memuji inisiatif yang dilakukan itu. Harapan mereka agar negara tercinta juga dapat merdeka dari kejadian luar biasa COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menerima kebebasan untuk negara kita, kebebasan daripada vaksin COVID semua. Mudah-mudahan negara kita bebas daripada COVID, insya-Allah. Walaupun dalam keadaan COVID ni, kita minta bila sampai waktu merdeka ni, kalau boleh kita dapat kurangkan masalah yang positif dalam COVID ni, kan? Jadi biarlah orang kampung pun selesa dengan keadaan semula jadi keadaan biasa. Jadi normal balik. Kejayaan seorang lepasan Maktab Rendah Sains Mara MRSM Ulul Albab yang bertugas sebagai jurutera syarikat peneraju kereta elektrik dunia dan tenaga bersih Tesla baru-baru ini menjadi bualan ramai. Fakira Khairuddin, anak jati Alostar Kedah, menjadi kebanggaan apabila rakyat Malaysia pertama diterima bekerja di syarikat ternama itu.
Fakira, bekas pelajar MRSM Ulul Albab Kota Putra, Terengganu, bertugas sebagai pengajar latihan teknikal robotik Tesla. Berkelulusan ijazah sarjana muda dan sarjana kejuruteraan mekanikal dan aeroangkasa dari University of California, San Diego. Berita gembira mengenai Fakira itu turut dikongsi oleh Ketua Penolong Pengarah Bimbingan dan Kaunseling Bahagian Pendidikan Menengah MARA, Dr. Zulkifli Hussein. Melalui perkongsian Dr. Zulkifli, kejayaan Fakira menjadi satu inspirasi dan contoh kepada pelajar MRSM Ulul Albab. MRSM Ulul Albab adalah institusi pendidikan menengah di bawah MARA. Ia ditubuhkan untuk melahirkan profesional dengan memiliki penghayatan Al-Quran yang tinggi. Assalamualaikum, hai, saya Cikgu Dena. Saya ingin berkongsi tips bagaimana murid menguasai huruf kecil dengan mudah dan menyeronokkan, iaitu dengan menggunakan watak haiwan dalam memperkenalkan huruf tersebut kepada murid-murid, iaitu huruf yang rendah menggunakan watak seekor kura-kura, bagi huruf yang tinggi menggunakan watak seekor zirafah dan huruf yang berekor menggunakan watak seekor kucing. Cara ini juga membantu murid untuk menulis dan membentuk tulisan dengan betul dan cantik. Pembelajaran yang menyeronokkan memberi kesan yang positif kepada murid-murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membenarkan jemaah berusia 12 hingga 18 tahun yang menerima 2 dos vaksin untuk mengerjakan umrah. Timbalan Menteri Haji dan Umrah Dr. Abdul Fattah Sulaiman Masyad berkata, permit umrah dikeluarkan melalui aplikasi Idmarna dan Tawakalna dengan sistem perkhidmatan bersepadu dan langkah-langkah pencegahan yang menjamin keselamatan dan kesihatan jemaah. Beliau berkata kementeriannya bekerjasama dengan pihak berkuasa lain sebelum musim umrah tahun ini bagi mewujudkan mekanisme dan persekitaran yang selamat untuk jemaah. Tambahnya, prosedur kesihatan yang ditetapkan oleh kementerian perlu dipatuhi untuk memastikan keselamatan jemaah selain mencegah penyebaran COVID-19. Google melancarkan siri langkah keselamatan atas talian untuk kanak-kanak termasuk penetapan privasi bagi video yang dimuat naik oleh remaja dan perlindungan bagi iklan yang ditayangkan kepada pengguna di bawah usia 18 tahun. Ciri baru itu turut melibatkan platform video YouTube milik Google dan juga khidmat atas talian seperti fungsi carian dan Google Assistant. Ciri carian selamat Google yang menyaring kandungan sensitif atau dewasa akan menjadi penetapan automatik untuk pengguna di bawah usia 18 tahun. Sebelum ini, penetapan automatik itu hanya untuk pengguna di bawah usia 13 tahun. Di platform YouTube yang sangat popular, kandungan daripada pengguna berusia 13 hingga 17 tahun akan menjadi privasi secara automatik umum gergasi teknologi itu. Google juga akan menjadikan lebih mudah untuk keluarga memohon supaya gambar anak mereka dipadam daripada pencarian imej. Dalam satu lagi langkah keselamatan, Google akan menutup sejarah lokasi untuk semua pengguna di bawah usia 18 tahun di seluruh dunia tanpa pilihan untuk membukanya kembali. Ini sudah dilaksanakan bagi mereka yang berumur di bawah 13 tahun. Google juga akan membuat perubahan dalam cara ia menayangkan iklan kepada kanak-kanak di bawah umur, menyekat sebarang kategori sensitif usia dan melarang sasaran iklan berdasarkan umur, jantina atau minat individu di bawah usia 18 tahun. Dataran Merdeka yang dinamakan sempena memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia adalah antara lokasi bersejarah. Di sinilah tempat di mana bendera Union Jack diturunkan pada 31 Ogos 1957 menandakan tamatnya zaman penjajahan Inggeris. Pada ketika itu, Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman telah memimpin ribuan warga negara dengan laungan keramat Merdeka sebanyak 7 kali sebagai pengisytiharan kemerdekaan Malaysia. Kini tiang bendera setinggi 100 meter mengibarkan bendera Malaysia atau kini dipanggil Jalur Gemilang bagi memperingati hari yang bersejarah tersebut. Dataran Merdeka mempunyai bahagian bawah tanah berfungsi sebagai terowong keselamatan yang dibangunkan pada tahun 1995.
Dataran Merdeka kini kerap digunakan untuk sambutan ulang tahun kemerdekaan dan pelbagai acara awam. Liga Perdana. Dalam aksi tunggal yang berlangsung semalam, Sarawak United terlepas peluang kembali ke tangga teratas apabila mencatat keputusan seri 1-1 dengan Selangor FC 2 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras. Seimbang pada babak pertama, kedua-dua pasukan bagaimanapun kebuntuan jaringan sepanjang 45 minit pertama. Selepas rehat, Selangor FC 2 akhirnya terlebih dahulu di depan menerusi jaringan T. Saravanan pada minit ke-49. Bagaimanapun kealpaan barisan pertahanan Selangor FC 2 3 minit aksi berbaki membawa padah. Sarawak United bijak menghidu ruang untuk meledak gol penyamaan hasil percubaan pemain gantian Abdul Rahim Abdul Razak pada minit ke-87. Keputusan 1-1 kekal hingga aksi berakhir dan kedua-dua pasukan sekali lagi terpaksa berpuas hati mengutip satu mata. Selepas mencatat keputusan sama pada aksi pusingan pertama Liga bulan lalu, Sarawak United kekal di tangga ketiga berkongsi 28 mata bersama Terengganu FC 2 di kedudukan kedua, membolehkan Negeri Sembilan FC kekal menerajui takhta Liga dengan 29 mata. Kelab bola sepak Perancis Paris Saint-Germain PSG mengesahkan kehadiran pemain sensasi dunia Lionel Messi ke pasukannya. Pengumuman itu sekaligus menamatkan pelbagai spekulasi Messi yang mencetuskan kehangatan dalam bola sepak Eropah. Pemain berusia 34 tahun itu terbang ke Paris untuk menyelesaikan perjanjian dengan ratusan peminat berpusu-pusu menuju ke lapangan terbang tempatan untuk menyambut bintang itu. PSG mengesahkan menandatangani Messi dengan berkongsi video di media sosial yang menunjukkan beliau menyarung jersey Argentina dan 6 anugerah Ballon d'Or. Penyokong setia PSG berkumpul di lapangan terbang Le Bourget untuk melihat legenda bola sepak ini. Ramai juga peminat yang menunggu di Stadium Parc des Princes dan beberapa jalan di Paris ketika Messi muncul di ibu negara Perancis itu. Kontrak Messi masih belum diumumkan secara rasmi, namun dipercayai perjanjian itu membabitkan tempoh 2 tahun dengan pilihan tahun ketiga. Dalam pada itu, Real Madrid dilaporkan masih menaruh harapan untuk menandatangani bintang PSG Kylian Mbappe pada musim panas ini. Bekas penyerang Monaco itu dijadual akan menjadi pemain bebas dalam tempoh 12 bulan lagi dan PSG berhasrat menyambung kontrak pemain kebangsaan Perancis itu. Namun dengan gergasi Ligue 1 sudah mendapatkan Lionel Messi, Mauricio Pochettino mahu bersikap lebih optimis mengenai peluang kelabnya mengekalkan Mbappe. Bagaimanapun PSG dilaporkan tidak dapat menampung Messi, Neymar dan Mbappe dalam satu pasukan berikutan faktor keuangan dan Real Madrid dijangka bersedia untuk mengambil peluang itu. Mengakhiri buletin didik malam ini, seni grafiti yang menjadi tumpuan di beberapa buah bandar di England. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.